Nick to sini saya. Pernah pergi ke museum-museum? Pernah. Pernah pergi ke Fort Margarita? Pernah. Apa yang kamu nampak di sana? Orang. Pernah. Orang. Let's go. Let's go. Group sendiri ke situ? Okey, jadi itu adalah contoh kesan daripada kerajaan di Sarawak. Okey, hari ini kita akan lihat di Sarawak dan Sabah apakah sistem yang ada di masa pemerintahan tersebut. Jadi kita mula dengan yang pertama kita ada sistem pemerintahan kesatuan. Jadi sistem kesatuan ini diamankan oleh masyarakat Iban tadi, masyarakat tersebut tidak
mengikut faktor keturunan dan kebolehan pribadi. Maksudnya apa? Contoh, kalau ketua tuan rumah kan, selalu tuan rumah dia ada generasi tak? Kan? Kalau bapak dia jadi tuan rumah, ada tak anak dia jadi tuan rumah juga? Tak. Kan bertukar-tukar. Undi kan. Tapi kebanyakannya kan di kawasan tu juga kan. Siapa yang tinggal di rumah panjang tu juga kan. Takkan dia ambil dari tempat lain kan. Betul tak? Jadi mereka akan melihat kebolehan dan juga lain daripada faktor keturunan. Ada juga yang masih menekankan faktor keturunan kan. Ini seperti kemudian pemimpin menjadi orang yang menyelesaikan pemerintahan dan juga memastikan keharmonian berkekalan. Maksudnya apa? Kalau adanya yang bergaduh, contoh macam rumah panjang kan ramai kan, banyak kan bilik kan, betul tak? Bilik kan kumpul. Kalau ada yang bergaduh, siapa yang menyelesaikan ialah tuan rumah. Tuan rumah dulu kan mereka panggil. Kan pergi bincang kenapa bergaduh, apa yang tak puas hati kan. Jadi mereka menjadi orang yang menyelesaikan pernikahan tersebut. Okey, itu ialah sistem persekutuan yang di Sarawak. Kita lihat pula sistem persekutuan di Sabah. Kalau Sabah, apakah kaum utama yang ada di Sabah? Kerajaan dusun, urut, cuma ada Sabah. Ada Sabah kan di sini? Ada. Saya. Pengadap Sabah. Kan, pengadap Sabah kan, Don? Yalah, dia tak. Saya ada. Okey, tak ada orang Sabah, ada? Ada. Ada. Betul Sabah. Oh, Sabah sini tak ketangan tu. Lain dia ketangan. Saya ada. Okey, kalau orang Sabah, Sabah. Mana tadi Sabah? Mana? Sana. Orang Sabah, kaum apa? Ada Zan. Mana? Mana Sabah? Bukan Sabah. Ada Zan. Mengawai. Urut. Kalimantan Barat. Urut. Jadi ialah yang utamalah ataupun majoriti kaum yang berada di Sabah. Okey. Kemudian kalau di Sabah, sistem persekutuan mereka memiliki majlis kampung dan juga bukan adat. Boleh kelas? Majlis kampung dan tentang adat. Kita tengok. Okey, dulu tengok pegangan adat. Adat kawalan sosio-politik yang berkesan. Dan kalau di Sabah, pemimpin utama dipanggil apa? Dia ada keadaan kan? Dipanggil apa? Kau kampung mereka dipanggil apa? Pemimpin utama mereka panggil orang tua. Dia ingat tak? Orang tua. Orang ingat tak orang tua? Dia tak mesti jadi tua, dia panggil orang tua. Tapi mereka panggil Orkai. utama sebagai orang tua. Dan orang tua dibantu majlis kampung untuk mengurus adat dan juga kehidupan seharian. Selain itu, mereka ada Patoa. Patoa iaitu pemimpin masyarakat Bajau. Dan dengar tadi, mana tadi yang Sabah? Saya. Sabah betul. Sabah tipu. Apa tadi? Betul atau tidak? Kau percaya tak ya? Nobel. Patoa.
Anuan terakhir. Sungai orang kaya. Jadi, pertambangan dijalankan oleh pembesar tempatan dan juga kawasan di Sungai Sarawak dicapai oleh Orang kaya. Dato' Badiji, Abang Jo. Dato' Bandar dan Dato' Temenggong. Ada 3 Dato' kan? Dato' Badiji, Dato' Bandar dan juga Dato' Temenggong. Yang merupakan wakil Sultan Brunei. Okey, ini tadi semua orang kaya dah. Dah, okey. Okey apa? Okey, B? Okey, dah. Okey. Jika okey ni ada 4. Ingat lagi dalam masalah. Dengarkan. Nah, semuanya saya. Jadi ada 4 kawasan pedalaman orang kawasan. Boleh? Boleh maka Islam mempunyai sistem pentadbiran kesultanan di Sabah. Berbagi kepada berapa? Ada? Dan buatkan perkataan. Keadaan kesultanan Brunei dan juga Sulu. Ah, dulu. Sistem pentadbiran kesultanan di Sabah. Siapa? Jadi yang membezakan kedua sistem ini ialah dari segi pertama. Abang Jo. Dan yang pertama, Kesultanan Brunei berada di Barat. barat, Timur. menguasai pantai Barat. barat. Okey? Ya. Semenanjung. Pantai barat dan juga kuasanya berasaskan sistem penguasaan tanah. Maksudnya apa? Penguasaan tanah. Contoh, jika seseorang itu memiliki tanah di kawasan tersebut, dia dah bina rumah, dia dah bina penempatan kan. Jadi, menjadi haknya untuk menguasai kawasan tersebut. Maksudnya, kalau kita cakap, okey dia dah ada rumah kan, orang lain tak boleh menguasai kawasan tersebut. Dia yang berhak. Boleh faham?
pemerintahan dahulu. Jadi, kuasa golongan dahulu bergantung kepada giliran bilangan hamba dan juga kemampuan dahaga kepada sultan dulu. Boleh faham maksud hamba? Memiliki hamba. Kalau zaman dulu macam mana mereka dapat hamba? Dia tak tengok cerita kita beli kan? Yang lelong hamba dah locek kan? Ambil lah jadi hamba dia. Bayar dia ambil jadi hamba. Tak ada gaji kan? Kan? Jadi hamba tu dapat. Dia tak buat sekolah dia semua kan? Hamba tu kan? Jadi untuk mereka sekiranya yang contoh seperti mana hamba yang mereka ada sebagai kuasa. Konsepnya macam tu. Okay? Kesultanan Sulu. Jadi untuk sistem pentadbiran Kesultanan di Sabah hanya ada dua, Kesultanan Brunei dan juga Kesultanan Sulu. Kita pergi tengok sistem kedatuan di Sarawak. Yang ini dah ada perbezaan. Sistem kedatuan di Sarawak dan juga sistem ketua bebas di Sabah. Ada yang pernah dengar kawasan Merpati Jepang tak? Merpati Jepang. Sekolah Merpati Jepang. Pernah dengar tak? Pernah? Ada kawan-kawan kan di sana? Merpati Jepang. Okay, sistem kedatuan di Sarawak diamalkan oleh kerajaan awal yang wujud dan juga kerajaan Sawatu. Kerajaan Sawatu itu sungai Tanding. kerajaan Sawatu sungai Sarawak. Sawatu ini ialah sungai Sarawak yang dipakai oleh Datuk Merpati Jepang. Sekarang ada sekolah Merpati Jepang kan? Sekolah kamu ada malam ada sebuah sekolah. Okey, kemudian keturunan Datuk Merpati Jepang ini menguasai pentadbiran secara turun-temurun. Faham tak? Macamnya macam contoh beberapa generasi masih keluarga dia juga yang menjadi pentadbiran tersebut. Jadi orang luar memang tak boleh jadi yang menguasai pentadbiran. Contoh habis nenek ke bapak dia kan, ke anak. Dia anak ada lagi cucu dia pula yang mentadbir. Macam itulah dia sudah
Sarawak dan Sabah. Mana? Pemerintahan apa? Pemerintahan? Siapa yang boleh siapkan? Cepat. Boleh angkat tangan. Soalan yang mungkin ke bawah. Atas sekali. Dia mesti soalan jawapan. Dia tak boleh soalan tunggu soalan. Jawapan tunggu jawapan. Dia mesti soalan jawapan. Sama ada kamu jumpa jawapan dahulu ataupun soalan dulu. Ni. Ni. Boleh? Dan dah jumpa? Atas dia. Dan dah jumpa? Pemerintahan apa? Betul membawa Pak. Ini antara ni dua kau. Tengok kumpulan apa? Jadi cek. Pertama, apakah untuk pemerintahan awal di Sarawak dan Sabah? Okey. Apakah sistem pemerintahan awal di Sabah? Okey. Apakah peranan pemerintahan? Okey. Apakah pemerintahan? Okey. Okey, kumpulan pertama. Okey, kumpulan pertama yang siapkan. Ada lagi dah siap? Oh dah, okey. Okey, apakah Okey, betul. Kumpulan kedua yang betul. Menemukan kumpulan kedua. Ada lagi yang siap? Dah. Ada lagi? Dah dua kumpulan. Masukkan kumpulan yang sekarang tu siapa tu? Lagi? Kita salah okey dah.
Elak, elak. Okey, kumpulan keempat. Itu tak bagi kawan aku. Wah, itu tak. Ada cukup lagi cikgu bagi lagi. Itu cikgu bagi lagi ya. Okey, silakan. Boleh tak? Mana yang tak? Yang dah siap boleh masuk ke sekolah dalam sekolah.
Jadi, untuk yang cikgu bagi tadi, boleh nyatakan dari segi pertanyaan pula dan idea kamu boleh berikan. Okey, jadi pekerja rumah kamu hari ini siapkan latihan modul di nombor 1 dan juga untuk latihan tambahan buat musik. Musik itu sangat membantu. Boleh nampak perbezaan yang buat buku dan yang tak tahu langsung buat buku tu, yang memang tak buat tu jika bila dapat dalam ujian kamu. Okey? Boleh? Kalau ada soalan, saya kembalikan kita lagi. Kita dulu bintang dalam bulan. Boleh kan? Okey, untuk esok. Untuk esok kita akan tengok 5.2. Lepas tadi yang ada dua grafis kita tengok bahagian 5.2 perluasan kuasaan di Sarawak. Okey? Boleh kan? Aku nak tengok makanan KFC. Ini lagi di Engineer,